kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi subhanallah, bismillahi alhamdulillah, bismillahi la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamu alayka ya Rabbul Izzati wa Muhammadur Rabbul Alamin wa Nabi rahmatan lil alamin wa adami aminullah ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjuh aisu syi'ta fa innaka mansur ya hafiz ya wakil ya zatul muhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin rahmah wa safa'atil ummah wa safa'ati yaumil qiyamah ala ummatan wahidah ummatan la ila kalimatillah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Karimullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Habibullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Saifullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Zahirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Batinullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Sirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun syariatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun tariqatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun hakikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun ma'rifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun kalamullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun syahadatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun ghaibullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun haqqul haq zatul muhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun asma'ullah
Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun af'alullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun sifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun zatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun zatul haq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamu alayka ya sahabatu Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamu alayka ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamullah wajah sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Sayyidina Jibril malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Mikail. Assalamu alayka ya Sayyidina Israfil. Assalamu alayka ya Sayyidina Izrail malaikatullah. Assalamu alayka ya awliya Allah wa khususan ala al-ustaz ya al-mukarram ya ghaibullah. Assalamu alayka ya al-haqqa wa syuhidaka inna ana aminallah wa khususan ala ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghalib Ali ibn Abi Talib karamallah wajha Nari Ali Fatimah binti Asad kullu hammin wa ghamin sayanjali min nurwa wa yazidukum quwwat illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin wa qul jaa al-haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa ya amirul mu'minin. Assalamu alayka ya Ahmad minallah aminallah fi ad-dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum para hadirin semua yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu bisilmi kaffah. Ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya hidup dan kehidupan kita dunia wal akhirat tak lain tak bukan adalah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dalam majlis yang kecil ini, majlis hadratillah mardatillah, yang setiap hari tak lupa tujuan kita, matlamat kita adalah hanya untuk keredaan Allah semata-mata. Bukanlah kita mencari ilmu, menuntut ilmu kepada Allah. Ilmu Allah hanya milik Allah semata. Barang sesiapa yang menghendaki ilmu daripada Allah yang Maha Suci, maka hendaklah dia mensucikan dirinya. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya, meninggalkan rumahnya, berniat untuk ilmu Allah, maka Allah menghitungnya dengan pahala jihad. Apabila keluar dari rumahnya untuk berniat dalam ilmu Allah, sesungguhnya Allah akan bagi kepadanya pahala jihad sebelum dia sampai pulang lagi ke rumahnya. Maka dari itu sungguh-sungguhlah berniat, zazamkanlah pada diri engkau semua bahwasanya pentingnya kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mengetahui, kita memahami apa, siapa sebenarnya yang kita sembah, yang kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selama ini kita tak tahu apa yang disembah, apa yang diingat, apa yang kita pikirkan, siapa yang bagi kita hidup, siapa yang bagi kita rezeki. Sampai hari ini kita tak paham apa sebenarnya Allah,
apa sebenarnya Rabb itu. Tiada amal apabila kita tidak mengetahui Allah. Tiada solat apabila kita tidak mengetahui siapa Tuhan sebenarnya. La solatin bila ma'rifatullah. La solatin bila ma'rifatullah. Tidak ada solat itu, tidak ada amal itu kecuali kau mengetahui, kecuali kau mengenal Allah. Batal solat kamu, batal amal kamu, apa saja yang kau perbuat apabila kau tidak kenal Tuhanmu, maka apapun yang kau lakukan, kebaikan apapun yang kau buat, semuanya batal karena tidak mengenal Allah dan tidak dikenal Allah. Apa-apa yang kau buat, apa-apa yang kau lakukan, itu daripada Allah. Itu ciptaan Allah. Aku cipta engkau, aku buat engkau, aku zahirkan engkau dengan apa-apa yang kau buat. Maksudnya aku cipta kau, apa aku buat engkau, dengan apa-apa yang kau buat itu yang baik. Maksudnya apa-apa yang daripada Allah itu yang baik. Yang tidak baik itu daripada dirimu sendiri. Di surat An-Nisa ayat 79. Sesungguhnya apa-apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang tidak baik itu datang daripada dirimu sendiri. Jadi sebelum kita masuk dalam kajian tajuk kita malam hari ini, Ma'rifatullah, Zat Al-Haq, Zat Al-Haq, Al-Haqqul Haq, pada masa la ta'in. Ya. Tajuk kita malam hari ini, kajian kita pada malam hari ini, Ma'rifatullah, Zat Al-Haqqul Haq, ya. Al-Haq, Al-Haqqul Haq, pada masa la ta'in. Ya. Sebelum itu, sebelum kita buka kajian kita sapa saudara-saudara kita yang jauh, ya, yang mana semua dalam ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah di mana saja engkau berada, ya. Aku menyapa engkau di sana yang jauh yang tak dapat kujangkau dengan waktu dan tempat. Kau yang jauh di sana tak dapat ku sampai, tak dapat ku jangkau oleh zahirku, namun batinku sentiasa bersama engkau. Ketahuilah ruh dan jasad itu adalah satu. Maka dimanapun kau berada, aku sentiasa dekat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh insan, seluruh ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, baik yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di Singapura, di Brunei Darussalam, dan yang berkedudukan di Saudi Arabia, di Kanada, dan di Australia. Selawat dan salam kepada Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di akhir masa, di akhirat nanti, semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Dan kepada yang bukan ataupun yang di luar daripada ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, kembali di sini saya maklumkan, kembali di sini saya beritahukan bahwasanya tuan-tuan yang tidak ataupun yang bukan daripada ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenarkan, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan untuk mengikuti kajian ini. Saya maklumkan, saya beritahu kepada sesiapa tuan-tuan yang melihat, menyaksikan, mendengar kajian ini, saya demi Allah, demi Rasulullah tidak pernah mengundang, menjemput, memanggil kau yang melihat video ini, tidak pernah saya mengizinkan, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada tuan-tuan
yang tidak dibenarkan, yang tidak diizinkan mengikuti kajian ini, silahkan tinggalkan channel ini. Mundur daripada channel ini, ya. Karena saya tidak menginginkan salah paham dan paham yang salah. Adapun kajian yang dibuka ini bukan untuk tuan-tuan tengok, bukan untuk tuan-tuan ikuti, bukan untuk tuan-tuan saksikan, ya. Karena ini bukanlah kajian syariat, bukan kajian tarekat, bukan kaidah hakikat, dan bukan kajian makrifat, ya. Jadi apabila tuan-tuan di level syariat, tarekat, hakikat, makrifat, silahkan mundur daripada channel ini, ya. Tak payah kita keji-mengkeji, salah menyalahkan, ya. Saya tidak minta komen daripada tuan-tuan, tidak minta syarahan, tidak minta masukan, tidak minta pemikiran, pendapat tuan-tuan dalam kajian, ya. Usah kita kacau apa yang tuan-tuan tengok, dan saya tidak mengkeji apa yang tuan-tuan tahu. Apabila tuan-tuan tidak bersesuaian dan tidak sesuai dengan apa yang tuan-tuan tengok, silahkan tinggalkan channel ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan zat al-haqqul haq, ya. Zat al-haqqul haq, masa la ta'yin. Maksud zat al-haq itu, maksud zat al-haq itu, ya, bukan bermakna titik zat. Bunyi zat itu kepada zatul bukhti, ya, maksud bunyi zat pada zatul bukhti atau zat sebenar-benar zat itu bukan berupa zat, bukan berupa zat makhluk, ya. Jadi perkataan bunyi zat itu pada zatul bukhti, zat sebenar-benar zat, bukanlah zat makhluk. Jadi bunyi zat ini untuk menyampaikan kepahaman, untuk mengetahui. Jadi kalau dimaknakan zat itu makhluk, ini salah kepada kedudukan Allah, ya. Tidak benar apabila kita mengatakan zat la ta'yin itu, atau zatul bukhti, atau diri Rabbul Izzati itu zat. Paham ini? Maksud kita bunyikan zat di sini pada zatul bukhti, zat sebenar-benar zat, zat la ta'yin ini bukan zat hidup yang dihidupkan. Jadi tuan-tuan sentiasa dengan zat Allah, ya. Nah, maksud zat Allah itu bukan zat yang diciptakan. Bunyi zat di sini untuk menunjukkan diri zatul bukhti atau zat Rabbul Izzati. Zatul bukhti ini zat sebenar-benar zat. Rabbul Izzati Tuhan sekalian zat. Zatnya zat. Maksud zatnya di sini Tuhannya Tuhan. Yang dimaksud zatnya zat itu, ya, Tuhan sekalian zat, Rabbul Izzati, Tuhan sekalian zat. Jadi jangan membunyikan zat itu pada Rabbul Izzati, maka gugurlah kepahaman kita kedudukan Rabbul Izzati, kedudukan Tuhan. Adapun zat itu yang diciptakan. Adapun zat itu, ya, bunyi, jirim, jisim yang diciptakan, yang dizahirkan. Jadi bukan Tuhan itu zat. Jadi bunyi zat di sini, bunyi zatul bukhti itu bukan dia itu zat. Paham di sini? Sentiasa kita mengatakan Allah itu zat, zatullah. Maksud zatullah itu kedudukan diri Tuhan. Maksud bunyi zatullah itu kedudukan diri Tuhan, untuk mengambil paham, untuk menjelaskan. Jadi kalau menjelaskan mesti berbunyi, bukan bermakna zat itu Tuhan. Kalau zat itu Tuhan, gugur, batal,
Kalau kita katakan zat itu Tuhan atau zat Tuhan, sudah batal. Jadi kalau kedudukan musyahadah dalam kaedah musyahadah, ya, ilmu musyahadah, tidak dikatakan zat itu Tuhan. Kenapa tidak dikatakan zat itu Tuhan? Asma, af'al, sifat, zat itu tiada disembah, tak boleh disembah. Daripada ini, zat itu bukan Tuhan. Jadi bunyi zatullah di sini, berbunyi zatullah di sini bukan zirim pada Tuhan, bukan jisim pada Tuhan. Paham di sini? Contoh, asma'ullah ini asma diri Tuhan, asma diri Allah. Asma'ullah, asma'ul husna itu nama diri Tuhan, bukan nama. Tengok halus ya. Yang selama ini, yang selama kita faham, asma'ullah itu nama Allah. Kenapa dikatakan asma'ullah itu bukan nama bagi Allah? Kenapa asma'ul husna bukan nama Allah? Kenapa dipanggil asma itu? Kenapa asma itu bukan nama Allah? Kenapa? Ini sedikit saja. Baru dengar nih kan? Ini kalau orang yang tak faham, dikata dia ini sesat. Pengetahuan yang tak sampai, akal yang pendek, paham yang rendah, paham yang dangkal. Kenapa asma itu bukan nama bagi Allah? Allah itu sudah nama. Tengok, ulang ya. Asma'ullah. Asma'ullah, nama Allah. Kalau Allah kan nama. Jadi kalau asma Allah, nama Allah. Jadi kalau asma Allah, nama-nama. Tengok. Kan halus kajian ini. Halus. Tadi Bahadi cakap asma Allah itu nama Allah. Itu yang kamu ketahui. Kalau di kajian musyahadah, asma Allah itu bukan nama bagi Allah. Kenapa bukan nama bagi Allah? Allah itu sudah nama. Paham di sini? Allah itu nama, asma. Allah itu asma. Alif lam lam ha itu jirim. Alif itu huruf, bukan Tuhan. Alif huruf itu. Jangan dinisbatkan, jangan diiktikafkan kepada Tuhan. Sentiasa kamu mengatakan alif itu Allah. Sentiasa kita mengatakan, berpendapat, merasakan alif itu menunjukkan diri itu bukan. Buang itu dari pemikiran, buang itu dari pendapat, buang itu dari kaedah pengenalan kepada Allah. Alif itu huruf hijaiyah, bukan Tuhan. Huruf bunyi. Lam awal. Lam awal. Alif lam ha, sambung
bunyi Allah. Alif itu huruf, lam awal itu huruf, lam akhir itu huruf, ha itu juga huruf. Tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada zatul muhti di situ. Tidak ada. Jangan berkata, jangan bermaksud, jangan bermakna alif lam lam ha itu Tuhan. Syirik. Jangan lagi mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan lagi mengatakan berhayal, bermaksud, bermakna Allah itu Tuhan. Allah itu nama bagi diri Tuhan. Allah itu pemanggil diri Tuhan. Allah itu penyebut diri Tuhan. Paham? Paham ini? Alif lam lam ha itu Allah itu huruf, kata, bunyi, sebut, bermakna nama, bermakna asma. Berkali-kali hadis sudah sampaikan. Ini pengenalan sebenar-benar mengenal diri Tuhan. Jangan lagi ada di dalam hati kamu, di pemikiran kamu, bahwasanya alif lam lam ha itu Tuhan. Salah. Berapa banyak dalam dunia ini mengatakan alif lam lam ha itu Tuhan. Baik di syariat, baik di tarekat, hakikat, makrifat pun mengatakan, kaedah makrifat pun sentiasa mengatakan alif lam lam ha itu Tuhan. Asma itu dikatakannya Tuhan. Huruf itu dinisbatkan kepada diri Tuhan. Banyak orang tasawuf mengatakan alif itu Allah. Mana boleh satu huruf itu dibunyikan Allah. Tak boleh satu huruf dikatakan Allah. Batal. Satu huruf alif itu, ini banyak di kajian tasawuf dinisbatkan, dinasabkan, diitikafkan, seakan-akan dikaji. Alif itu dikatakannya Tuhan. Alif itu bermakna Allah. Jangan. Ini pengenalan sebenar-benar Tuhan. Semurni-murninya pengenalan Tuhan. Jangan ada syirik jali. Jangan ada syirik hafi. Jangan ada syirik hafizun hafi apabila nak mengenal diri Tuhan. Bila berdiri sembahyang, bila kita melakukan ibadah solat, jangan ada iktikaf apapun di dalam kau mendirikan solat. Jangan kau membayang-bayangkan huruf alif itu pada dirimu, memasuk-masukkan, menegak-negakkan huruf alif itu pada dirimu. Itu syirik. Masa berdiri sembahyang, kau mengatakan diiktikafkan diri kamu yang berdiri itu huruf alif. Tegak huruf alif itu pada diri ini buat apa? Mengapa pula diri kau itu jadi huruf alif? Kau bukan alif. Rusak sembahyang kita, rusak solat kita. Huruf alif tak boleh sembahyang, huruf alif tak boleh menyembah. Huruf alif tak boleh baca ayat. Mengapa diri kau yang sempurna ini kau katakan alif? Alif itu tak boleh menyebut nama Allah. Alif itu tak boleh dinisbatkan kepada diri manusia. Alif tak boleh buat apa-apa. Huruf alif itu kau yang buat. Huruf alif itu kau yang gores. Bukan Tuhan yang goresnya. Paham tak? Huruf alif itu bukan Tuhan yang goreskan.
Yang bunyikan pun bukan Tuhan, kau yang bunyikan tu. Yang tulis huruf alif tu siapa? Tuhan kah? Tuhan yang buat huruf alif tu? Mengapa dikatakan alif tu Tuhan? Kalau tak kau gores tu, kalau tak kau gores, mana ada huruf alif tu? Mengapa pula itu dinisbatkan jadi Allah? Mengapa pula itu diiktikaf-iktikafkan jadi diri Tuhan? Kau yang buatnya, kau yang gores. Banyak kan ini kan tasawuf ni? Berumpama-umpama, bermaksud-maksud, dimaksud-maksudkan, dimakna-maknakan. Huruf pun ditajalikannya juga. Bunyi apa ni? Kajian tasawuf. Alif ni apa? Ini Allah, kata dia. Oh, nak ambil faham? Tak boleh. Nanti murid jadi salah faham. Kedudukan murid itu dia tak faham. Kau katakan alif ini Tuhan, alif ini Allah, alif ini diri kamu. Ada lagi alif, dal, mim. Alif, dal, mim. Berbunyi Adam. Bukan Adam itu. Tak boleh kau katakan alif, dal, mim itu menjadi Adam. Adam bukan dari huruf. Adam dicipta bukan dari huruf-huruf. Apalagi yang sering dinisbat-nisbatkan, yang diitikaf-itikafkan. Mim ha, mim dal. Dikatakannya Muhammad itu dari huruf mim, dari huruf ha, dari huruf mim, huruf dal. Muhammad itu bukan dari huruf. Kenapa kau potong-potong? Mim kepala, kata dia. Ha itu dada. Mim yang kedua pusat. Dal kaki. Tengok. Mengapa ini? Ilmu apa ini? Tasawuf. Bukan memburukkan tasawuf, bukan mengkeji tasawuf. Tasawuf sebenar-benar tasawuf bukan memecah-mecah hijaiyah, huruf hijaiyah ini menjadi diri manusia. Ilmu tasawuf bukan mencari Tuhan di dalam huruf. Ilmu tasawuf bukan mengkaji huruf dapat Tuhan. Mana boleh kau kaji huruf-huruf itu, boleh kau jumpa Tuhan. Tak ada. Kaedah tasawuf, ilmu tasawuf bukan ilmu mengenal Tuhan, bukan ilmu mengenal Allah. Sifat 20 itu bukan ilmu mengenal Allah, bukan ilmu mengenal Tuhan. Tauhid itu bukan ilmu mengenal Allah, bukan ilmu mengenal Tuhan. Tauhid bukan. Apalagi martabat 7 bukan mengenal Tuhan, bukan ilmu, bukan kaedah mengenal Allah. Bukan. Tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu surat pun, tidak ada satu ayat pun yang disebutkan tadi itu ilmu kaedah mengenal Allah. Tak ada. Apa kaedah? Apa ilmu? Apa jalan mengenali Allah? Mana? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Kaedah ma'rifatullah. Inilah jalan. Inilah kaedah. Inilah ilmu. Nak mengenali Allah. Nak mengenali Allah. Bukan yang lain yang tadi itu. Jangan mau kau ditunjuk belajar sifat 20. Sifat 20 itu kau boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal Allah. Tak boleh. Bunyinya saja, tajuknya saja sifat 20. Macam mana kau katakan kau nak mengenal Allah? Ilmu mengenal Allah itu ma'rifatullah, bukan ilmu mengenal sifat 20.
Apa itu sifat 20? Mengenal sifat 20. Sifat 20 kata dia, bukan sifatullah. Kalau mengenal sifatullah, baru mengenal sifatullah. Ini yang kau belajar ni sifat 20. Ada Allahnya di situ. Macam mana nak kenal Tuhan dengan sifat 20? Dimasuk-masukkan menjadi mengenal sifatullah. Kalau kau nak mengenali sifatullah, belajar sifatullah, bukan belajar sifat 20. Nak mengenali Tuhan bukan martabat 7. Tuhan tak pakai martabat dah. Martabat tu manusia. Martabat itu makhluk. Tak boleh mengenal Tuhan dengan martabat. Martabat 7, martabat 9, martabat 40, martabat 100. Tak ada. Jangan kau mengenal Allah dengan martabat. Martabat 7, martabat. Dah martabat pula. Lama-lama makan martabat. Tak ada ilmu martabat tu, tak ada. Martabat 7, martabat 9. Yang lama-lama perut kenyang makan martabat. Tidak ada. Lalu bang, kami ni nak belajar sifat. Belajar sifatullah, belajar asma'ullah, belajar af'alullah, belajar zatullah. Kalau belajar sifat 20, mesti ada zat 20. Kalau ada sifat 20, mesti ada zat 20. Mesti ada asma 20. Mesti ada asma af'al 20. Ada tak dikatakan sifat 20 Allah? Ada tak dikatakan kajian sifat 20 Allah? Ada ke tidak? Tak ada kan? Di situ bunyinya sifat 20. Sifat 20 sahaja. Sampai jatuh langit tu kau tak kenal Tuhan dah. Mana ada Tuhan itu sifatnya 20? Lepas tu dibagi lagi. Kemana dibaginya? Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah. Lepas tu sifat nafsiyah. Lepas tu sifat Julaiha. Jangan lupa sifat Julaiha. Ada je. Mengamuk yang belajar sifat 20 ni. Mengapa pula kau marah? Aku kan tak cakap yang kau belajar sifat 20, tak aku sebut nama kau. Mengapa pula kau marah? Aku kata sifat 20 tu, belajar sifat 20 tu bukan mengenal Tuhan. Mengenal sifat lah. Yang kau belajar sifat, yang kau kenal sifat. Mengapa pula kau belajar sifat, mengetahui sifat, paham sifat, Tuhan pula yang kau kenal. Ini sikit-sikit marah. Kalau aku sebut nama kau si Hadi, sifat 20 yang dibawa si Hadi, Hadi lah yang marah. Tak aku sebut nama kau. Mengapa kau merasa memang betul lah kau yang salah? Ini marah aja. Aku bercakap ni dikatakan dia mengkeji pula. Aku cakap belajar sifat 20 itu bukan mengenal Allah. Mana lagi tasawuf itu, ilmu tasawuf, kaidah tasawuf bukan mengenal Allah, bukan mengenal Tuhan. Mana ilmu kaidah mengenal Allah itu? Ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah. Itu saja, jangan kau guna yang lain. Jangan jalan-jalan yang lain. Namun mengenal Allah itu boleh dengan kaedah syariatullah, boleh kaedah tarikatullah, boleh dengan kaedah hakikatullah, boleh dengan kaedah ma'rifatullah. Bukan syariat si Hadi, bukan tarekat Hadi, bukan tarekat ini, bukan tarekat itu. Bukan hakikat ini, bukan hakikat zihadi, bukan ma'rifat tu Hadi, bukan ma'rifat tu ini, tu itu. Datuk kau yang kau kenal. Tak ada ma'rifat tu dah. Ma'rifat tu ini, tu itu tak ada. Yang ada ma'rifatullah. Yang ada syariatullah, yang ada tarekatullah, yang ada hakikatullah, yang ada ma'rifatullah, kalamullah, syahadatullah, ghaibullah.
Itu saja yang ada. Lain tak ada, itu kau sendiri yang buatnya. Tarekat ini, tarekat itu, tarekat ini. Jadi berpecah-pecah umat ni jadinya. Kau salah, ini salah. Kau betul, ini tak betul. Ini sesat, itu sesat. Apa jadinya umat ni? Cubalah pakai syariat Allah. Semua kita ni guna syariat Allah. Siapapun kau Islam syariat Allah. Di bumi manapun kau guna syariat Allah. Kita ni satu. Tarekat Allah. Semuanya satu. Jangan Islam yang kau bawa ke sana kemari. Kaulah masuk ke Islam. Islam ini, Islam itu, Islam ini, Islam itu. Jadi Islam itu pecah. Jadi umat ni berpecah-pecah. Banyak kan? Islam ini, Islam itu, Islam no, Islam nin. Kenapa Islam yang dibawa ke sana kemari? Kenapa Islam yang dipecah-pecah? Masuklah kau ke dalam Islam. Masuklah engkau ke dalam Islam dengan sempurna. Bukan Islamnya yang kau masukkan ke diri kau. Bukan Islam yang kau masukkan ke puak-puak kau itu. Jadilah Islam puak-puak. Islam puak ini, Islam puak itu, Islam kaum ini, Islam kaum itu. Semua kaum masuk ke dalam Islam. Semua hukum ikuti hukum Islam. Semua ikutlah kaedah Islam. Ikutlah apa yang sudah ditentukan Islam. Itu bukan Islam yang kau masukkan ke puak. Bukan Islam yang kau masukkan ke kaum-kaum. Jangan Islam dikaum-kaumkan. Tapi semua kaum masuk semua ke dalam mau Indon kah, mau Malaysia kah, mau Singapura kah, mau Brunei kah, mau Thailand, Filipina, semua masuk ke dalam. Jangan Islam dibawa ke Indon, jangan Islam dibawa ke Malaysia, jangan Islam dibawa ke Brunei, jangan Islam dibawa ke Filipina. Pecahlah Islam ni. Terasing-asing, berpecah-pecah Islam ni. Ada pula Islam Arab lah. Mana ada Islam Arab? Arab yang Islam. Tak ada Islam Malaysia. Yang ada Malaysia is Islam. Tak ada Islam Indonesia. Tak ada Islam Singapura. Tak ada Islam USA. Tak ada. Semuanya masuk dalam Islam. Indonesia Islam, Malaysia Islam, Singapura Islam, Brunei Islam, Filipina Islam, kan satu Islam tu. Apa kedudukan Tuhan semasa yang dipanggil la ta'yin, nuftah. Kalau nuftah itu sudah berproses. Orang kata nuftah ghaib, nuftah awal, nuftah akhir. Itu sudah berproses. Itu sudah berproses, sudah jadi, sudah ada goresnya. Ada lagi yang cari titik ba lagi. Mana itu titik ba, di mana itu titik ba? Mengapa ba yang kau cari? Banyak kan yang kaedah-kaedah cari titik ba ni. Ada apa dengan titik ba ni? Tuhan ke titik tu? Kalau kau jumpa titik ba tu, kau jumpa Tuhan ke? Kau tahu Tuhan ke? Kau kenal Tuhan ke? Adakah titik tu Tuhan? Tuhan bukan titik. Tuhan tak ada dalam ba. Ba bukan Tuhan. Titik pun bukan Tuhan. Nuktah pun bukan Tuhan. Tuhan bukan sebutan. Ini perkara titik ba dah bergaduh orang. Mana titik ba? Di mana titik ba? Titik ba tu di ba lah, di huruf kau tu. Bergaduh pasal titik ba je. Sebelum ba itu bertitik, apa namanya kata dia? Mana ada namanya? Mengada-ngada. Ba itu kalau ada titik dikatakannya ba. Sebelum ada titik, apa namanya katanya? Tak ada. Bodoh. Ba itu kalau tak ada titik, mana ada namanya?
Mesti ada titik baru dipanggil ba. Kau tanya pula sebelum ada titik apa namanya? Itu bodoh, balul. Kalau tak ada titik, mana ada nama? Sebab kalau 2 titiknya, ta. 3 titiknya, sa. Kau hilangkan titiknya, balul jadinya. Bodoh kau. Adakah ditanya, ba itu kalau tak ada titik, apa namanya? Mengapa kau hilangkan titiknya? Tak adalah namanya. Kenapa tak kau hilangkan aja alif tu? Apa namanya kalau alif tak ada? Macam-macam ilmu sekarang ni, macam-macam kaedah orang. Apa namanya kalau ba tu tak ada titiknya? Apa namanya? Kalau ba tak ada titiknya dipanggil balul. Tak tahu kau balul? Sepupunya bodoh. Ada ke ba tak ada titik, tak ada titik di mana? Menyampah ilmu sekarang ni. Macam-macam alif, ba, ta. Kalau jumpa titik ba, jumpa Tuhan kata dia. Kalau jumpa titik ba tu, jumpa Tuhan. Macam mana kau kata jumpa titik ba, jumpa Tuhan? Dari mana? Kaedah dari mana? Titik boleh jumpa Tuhan. Titik tu Tuhan kau kah? Bolehkah titik jadi Tuhan? Kau saja dibuat Tuhan. Kau yang bikin titik, kau pula jadi Tuhan. Buatan kau tu Tuhan kah? Dah tak payahlah kaji titik tu lagi. Menyampaklah titik-titik. Titik tu dengan bini kau tu di rumah tu ada titiknya tu. Kau tengok bini kau tu, tengoklah 3 titiknya. Jadi la tu tiada. Tengok ya. Jangan dikatakan la ta'yin sebut-sebut la ta'yin itu apa itu maknanya la ta'yin. La itu tiada. Yin itu apa? La ta'yin. Tak ada. Kalau Cina yin itu kata dia apa? Yin itu ong. Hong Kong. Yin yang. Yin itu panas, yang sejuk. Yin yang yin yang tu dispenser lah. Yin yang itu panas, sejuk. Jadi kalau la ta'yin, ta, huruf ta, apa tu? La tiada, la ta'yin itu maksudnya tiada. La ta'yin, apa itu maksudnya? Itu kan mudah tu, jelas kan? La ta'yin apa tu? Tak ada apa-apa. Tiada apa-apa. Belum ada apa-apa. Itu maksudnya. La ta'yin itu maksudnya belum ada apa-apa. Sebelum ada apa-apa. Itu maksud la ta'yin itu. Guru-guru ni dah banyaklah kaedah ini, kaedah itu, semua disebutnya. Sebelum ada yang dicipta, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada. La ta'yin itu maksudnya tiada apa-apa, belum ada apa-apa. Okey? Belum ada apa-apa ni, Tuhan ada ke tidak? Ada. Kenapa dikatakan la ta'yin itu belum ada apa-apa? Kenapa dimaknakan la ta'yin ini bermakna tak ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, maknanya Tuhan ini syirik sudah.
Tak boleh kau katakan la ta'yin itu tiada apa-apa, belum ada apa-apa, sebelum ada apa-apa, itu tak boleh. Kalau kau katakan sebelum ada apa-apa, tak ada apa-apa, tiada apa-apa, maknanya Tuhan pun tak ada. Kalau kau katakan seperti itu. Jadi kalau masa ketika la ta'yin, Allah itu sudah ada. Tuhan itu sudah ada. Tuhan sedia ada. Jadi tak kena apabila kau katakan tiada apa? Di mana kedudukan la ta'yin itu? Tiada? Okey, tiada ciptaannya. Tuhan ada tidak? Kalau ada Tuhan, maknanya ada penciptanya kan ada. Yang diciptakannya belum ada. Yang menciptakan ada ke tidak? Nah, di mana kedudukan Tuhan masa itu? Kan banyak orang tanya, di mana Tuhan, di mana Tuhan, di mana Tuhan? Ada dikata di bunyi itulah. Dia kata apa? Di mana itulah? Itulah Tuhan, kata dia. Kau sebut kalau kau bunyi di mana tu, itulah di mana. Itulah Tuhan. Di situlah Tuhan. Dibunyi di mana tu, itulah Tuhan, kata dia. Kalau kau tak bunyi di mana, tak adalah Tuhan. Tak di mana-mana lah, kata dia. Mana pula Tuhan tu dikedudukannya dibunyi? Kalau kau tak bunyi, kalau kau tak bunyi di mana, tak di mana lah dia. Kau bunyikan di mana? Di mana itulah di mana? Di mana apa? Kau ada kau buat kajian Tuhan di mana? Tuhan di mana? Adakah Tuhan duduk di bunyi? Adakah Tuhan itu bunyi? Mengapa kau katakan di mana itulah itu di mana? Di mana? Di mana? Kau guru-guru. Kalau kau tak tahu di mana Tuhan, jangan kau buat kajian di mana Tuhan. Menyesatkan umat. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Bolehkah kita dudukkan di mana itu kepada Tuhan? Boleh disebutkan Tuhan itu di mana? Itu untuk makhluk. Mengapa kau katakan Tuhan itu di mana? Kau kaji pula di mana itu Tuhan. Di mana itu Tuhan? Tuhan itu di mana? Batal. Itu bukan untuk Tuhan. Itu untuk makhluk. Bunyi di mana itu kedudukan makhluk. Tak layak kau dudukkan kepada Tuhan. Syirik sudah. Mana lagi? Siapa Tuhan? Itu sudah tidak boleh. Siapa itu milik makhluk. Siapa itu kedudukan makhluk. Tak layak kau dudukkan di Tuhan. Kalau kau katakan siapa Tuhan, itu sudah tak boleh. Itu kan jirim tu. Siapa tu bunyi ke tidak? Mengapa kau letakkan ke Tuhan? Siapa? Itu sudah bunyi. Itu sudah menuju ke makhluk. Itu sudah menunjukkan ke makhluk. Itu untuk menanya makhluk. Itu mendudukkan makhluk. Menamakan makhluk. Siapa? Itu tak boleh kau dudukkan ke Tuhan. Jadi kalau kau katakan siapa Tuhan, itu tidak boleh. Kerana siapa itu mesti menunjuk ke makhluk. Kau bunyikan siapa Tuhan, itu sudah tidak boleh. Itu sudah gugur untuk menunjuk Tuhan. Untuk mengetahui Tuhan sudah tidak boleh. Siapa? Di mana? Itu makhluk. Kalau kau nak tahu kedudukan Tuhan, bukan bunyi di mana. Di mana? Di mana itu sesuatu. Di mana itu untuk menunjuk sesuatu. Sesuatu itu bukan Tuhan. Tuhan bukan sesuatu. Mengapa kau tunjuk? Mengapa kau tanya? Mengapa kau mencari di mana untuk Tuhan? Ini masa di la ta'yin. Ini dikaji di la ta'yin.
Kalau di syariat, di tarekat, hakikat marifat, sentiasa dia mengatakan di mana Tuhan. Orang syariat, hukum syariat, kaidah syariat, sentiasa mengatakan Tuhan di mana? Di atas, di bawah, di langit. Tak boleh. Mana lagi? Apa itu Tuhan? Apa itu makhluk? Apa? Itu tidak boleh diletakkan ke Tuhan. Inilah kajian benar-benar mengetahui, memahami, mengenal Tuhan. Jadi kalau kau jirimkan Tuhan itu, sudah batal Tuhan. Syirik. Tuhan tak suka dengan syirik. Mengapa kau samakan Tuhan dengan manusia? Mengapa kau samakan Tuhan dengan makhluk? Kenallah sebenar-benar Tuhan. Batal sudah kalau kau katakan apa itu Tuhan. Apa itu untuk apa? Di mana? Itu tak layak kau dudukkan kepada Tuhan. Batal. Sebenar-benar pengenalan diri kepada Tuhan, sebenar-benar diri mengenali diri Tuhan itu, jangan ada syirik. Kau tak boleh syirik. Kau tak boleh syirik jali. Kau tak boleh syirik hafi. Kau tak boleh syirik hafizun hafi. Kau tak disuka Allah. Kau dilaknat Allah. Kau dibenci Allah. Apabila dalam pengenalan diri kau kepada diri Tuhan, kau terkena syirik. Kau kena syirik. Kau dapat syirik. Kau melakukan syirik. Tak ada kau kenal Tuhan dah. Walaupun kau tak sengaja kau syirik, kau kena hukum syirik. Kau tak tahu, kau bodoh, kau tak sengaja syirik. Tuhan tidak akan ampunkan syirik. Allah tidak tolak ansur kepada syirik. Walaupun syirik hafizun hafiz sekalipun. Aku tak sengaja syirik, kau katakan, kena juga kau hukum syirik. Allah tak ampunkan tu. Walaupun syirik yang halus, yang sangat halus, halus di dalam yang sangat halus sekali, tetap Allah tak ada ampunkan. Syirik itu walaupun sebesar zarah pun kau syirik, tak diampunkan Allah. Tak ada. Tak mau dia. Macam mana kau nak mengenali Allah? Yang Allah itu tak boleh kau sebutkan, tak boleh kau fikirkan, tak boleh kau ada-adakan, tak boleh kau ingat-ingat, tak boleh kau bayang-bayang, tak boleh kau umpamakan, tak boleh kau rasa-rasa, tak boleh, semua kau tak boleh. Apapun yang kau cakap tu tak boleh. Apapun yang kau bunyikan, kau letakkan kepada Tuhan, itu salah. Sebab yang kau bunyikan itu jirim, sebab yang kau sebutkan itu jisim, bertolak belakang dalam keadaan diri Tuhan. Nak dihaluskan lagi, kau mengenal diri kau, kau mengenal Tuhan kau. Yang kalau kau kenal diri kau, diri kau lah yang kau kenal. Otomatik kah kenal diri, kenal Tuhan? Tak ada. Itu kau sudah menuhankan diri kau. Itu kau sudah menyamakan diri kau dengan diri Tuhan. Kalau kau katakan kau kenal diri kau, kau terus kenal Tuhan kau. Maknanya Tuhan kau itu diri kau lah. Diri kau itu macam Tuhan kau. Diri kau itu seolah-olah Tuhan kau. Kenapa dikatakan diri itu Tuhan kau? Mana boleh kau kenal diri kau, terus kenal Tuhan kau? Mana ada yang otomatik? Kau ini kan diciptakan Tuhan. Kau ini kan dibuat Tuhan. Kau ini kan dizahirkan Tuhan. Kau ini kan dinyatakan Tuhan. Kalau kau kenal diri kau, kenallah diri kau. Mana boleh terus kenal Tuhan? Tak ada. Adakah dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Maknanya kenal dirimu rata-rata otomatik kenal Tuhanmu yang nyata. Adakah makna begitu? Mengapa pula dah kenal diri, kenal Tuhan? Mengapa pula boleh otomatik kenal diri, kenal Tuhan? Diri kau ni makhluk. Apabila kau kenal diri makhluk, kau belum tentu kenal diri Tuhan. Sebab diri kau ni makhluk. Diri kau ni jirim. Diri kau ni jisim. Diri kau ni muhaddas.
diri kau ni buah baharu. Yang kau kenal tu baharu. Kau nak baharukan Tuhan? Kau nak makhlukkan Tuhan? Macam mana? Macam mana kita ni nak kenal Tuhan, kenal diri? Apa boleh kita kenal diri terus kenal Tuhan? Apa boleh kita ini kenal diri otomatik kita kenal Tuhan? Nak diotomatikkan Tuhan itu kah? Macam kereta aja, ada otomatik, ada manual. Kalau boleh otomatik, aku pun nak otomatik juga semua. Kalau bini boleh otomatik, kalau bini boleh otomatik, bagi duit otomatik suka kau dah. Tidak ada Islam keji mengkeji, tidak ada Islam salah menyalahkan. Yang salah itu tunjuk aja yang betul. Yang betul tu tegakkan, yang hak tu tegakkan, pertahankan, sampaikan yang hak tu. Tidak ada menghancurkan yang hak tu, tidak ada menghancurkan yang batil tu dengan yang batil. Jangan kau hancurkan yang batil tu dengan yang batil. Jangan kau salahkan yang salah tu dengan yang salah. Perbaikilah yang salah tu dengan yang baik. Katakanlah yang hak tu dengan yang hak. Itu kaedah Islam. Jumpa yang tak betul, tunjuk aja yang betul. Jumpa yang salah, tunjukkan yang betul. Jumpa yang sakit, sembuhkan dia. Jumpa yang miskin, tolong dia, bantu dia. Ini kaedah Islam. Ini yang dah susah, kau lagi susahkan lagi. Orang bodoh, kau bagi bodoh lagi. Orang sesat, kau tambahkan sesat lagi. Islam apa macam itu? Ini kan yang terjadi sekarang kan? Bila ada orang yang mengatakan yang hak, semua menyalahkan. Yang kau sendiri tak tahu juga yang betul. Kalau kau tengok ini salah, tunjukkan yang betul. Jangan kau salahkan. Ini sudah tak paham, tak tahu, disalah-salahkan dia, disesat-sesatkan dia. Orang tak pernah jumpa, tak tahu, tak paham, terus katakan salah. Yang kau salah kau tak nampak. Kalau kau pandai, kalau kau paham, kalau kau betul, kau buat juga video kau. Kau buat juga kajian kau. Kan banyak tu yang katakan ini tak boleh buka lah, tak boleh buka di video, tak boleh buka di YouTube. Habis buka di mana? Buka di rumah kau. Nak buka di mana kajian ni? Kalau kau paham hak itu, tidak ada kau bantah yang hak. Tidak ada kau tolak yang hak ini. Sebab kau tak tahu yang hak itu, makanya kau bantah. Makanya kau sesat-sesatkan orang. Tadi kan saya sudah cakap, jangan kau masuk di video ini, jangan kau masuk dalam kajian ini. Kenapa? Nanti salah paham, paham yang salah. Sebab kajian kau syariat, kajian kau tarekat, kajian kau hakikat, kajian kau kedudukannya makrifat. Ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tak pernah kau jumpa kajian ini. Yang tahu kau makrifat, makrifat, makrifat. Semuanya mengaku makrifat, tapi tak pernah Tuhan kau kenal kau. Bolehkah kita katakan kita ni dah kenal Tuhan, yang Tuhan tak kenal kita? Boleh manusia ni mengenal Tuhan, yang manusia ni diciptakan Tuhan, yang manusia ni digerakkan, yang manusia ni terbatas, sempadan, tak boleh. Bergerak saja kau digerakkan. Otak kau saja jalan tu, dijalankan otak kau. Mata kau boleh terbuka, boleh bergerak, boleh melihat, kau dilihatkan. Maknanya kalau kau mengenal, ini semua nak mengenal, semua nak mengenal. Mana boleh kau mengenal? Mengenal, melihat, mendengar, berkata-kata, berpikir, tak boleh kau. Kau semua didengarkan, digerakkan, diperkatakan, dipikirkan, dibahasakan, diperkatakan. Apa lagi? Semua kau itu diperkatakan, disaksikan kau. Kau tak boleh mengenal. Ini kaedah mengenal, sebenar-benar mengenal ni di bab kesucian. Tidak ada bab mengenal itu di makrifat. Setakat mengenal nama Tuhan ada.
Yang kau kenal tu nama Tuhan kau. Kan Allah yang kau kaji. Mengenal Allah kan? Kenapa aku katakan ma'rifatullah ni yang dikenalnya nama? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu nama Tuhan. Bukan Tuhan yang kau kenal. Ma'rifatullah itu, maksud bahasa itu, mengenal Allah. Itu yang kau kenal. Bukan Tuhan yang kau kenal. Kalau mau dihaluskan lagi, halus dia. Wah, dah sesat nih, dah sesat nih. Otak kau yang tak sampai memahamkan kajian ini. Kau kata sesat. Paham tak kau tu ma'rifatullah itu apa maknanya? Mengenal Allah. Allah tu nama. Itu yang kau kenal, itu yang kau kaji. Tak pernah kau mengenal Tuhan. Baiklah, dah berapa nih? Berapa lama dah? Baru kita mengenal tu. Kalau nak mengenal Tuhan kita tutup dulu YouTube-nya. Buat apa kita buka dekat YouTube? Itu yang tak boleh dibuka di YouTube. Ya Sayyidi Ya Rasulullah